على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang memberi keizinan dan taufik untuk kita teruskan lagi kajian daripada kitab Fathul Mu'in, yang mana kita masuk pada bab zakat dah. Kat mana dah? Surat 141 dah. 141 ya nam halal wujud 868. Fa in kana maliyan alaihi wa akhraja zakat akhrajna. Situ tak? Wa yanqati'u al-haulu situ. Atas lagi. Wa syurita liwujubi zakati situ. Perenggan ke 867 pada kata muallif wa syurita liwujubi zakati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa syurita liwujubi zakati fil dhahabi wal fiddati lat tijarati tamamu nisabin lahuma kullal hawl بأن لا ينقص المال عنه في جزء من أجزاء الحول. أما زكاة التجارة فلا يشترط فيها تمامه إلا آخره. كآخره آخره لا إلا آخره. Amin tu tukar jadi ha. Awak cetakkan. Awak terjemah Melayu. لأنه حال الوجوب لأنه حال الوجوب. Itu waktu wajib dia. Okey. Disyaratkan bagi wajib zakat pada emas dan perak. Tidak perniagaan. Sempurna nisab bagi keduanya sepanjang haul, dengan bahawa tidak kurang harta itu daripada nisab di dalam satu juzuk daripada juzuk-juzuk haul itu. Adapun zakat perniagaan, maka tidak disyaratkan sempurna nisab di dalam haul, melainkan pada akhirnya, kerana ia adalah masa wajibnya. Okey. Sekarang ni cerita berkaitan dengan sempurna nisab. Syarat sempurna nisab ni, antara syarat wajib zakat ialah sempurna nisab. Maknanya kita memiliki harta yang cukup nisab. Kurang daripada nisab, maka tidak diwajibkan zakat. Tidak diwajibkan zakat. Maka kata pengarang, wa syurita liwujubi zakati fi dhahabi wal fiddah. Disyaratkan pada wajibnya zakat pada masalah emas perak. Emas perak. Maka emas perak ni pada zaman dahulu ialah mata wang. Wasit tabadul, perantara untuk proses jual beli. Orang guna emas perak. Maka sekarang ni sama dihukum dan kiaskan mata wang fiat tu. Mata wang yang dicetak itu dikiaskan di atas emas perak. Okey. Syarat zakat emas perak la tijarah, bukan tijarah, bukan zakat perniagaan. Zakat perniagaan tak syarat. Dia kecualikan dulu. Apa syaratnya? Tamamu nisabin, ialah sempurna nisab. Duit yang ada tu telah sempurna nisab atau melebihinya. Lahuma, bagi keduanya, bagi emas dan perak. Kullal hauli,
sempurna pada sepanjang haul. Dalam tempoh setahun tu, setahun ni haul qamari lah. Tempoh setahun tu kita memiliki emas dan perak yang telah sampai nisab. Itu emas perak. Kalau bahasa sekarang ataupun penggunaan sekarang, kita memiliki wang simpanan, harta duit yang telah mencapai nisab sepanjang tahun, tak ada kurang sikit. Nampak? Ni makna sebab itu apabila jadi kurang nisab, katakanlah duit dalam simpanan kita dia ada turun naik tak. Katakanlah jadi dalam sepanjang haul tu, contohnya tengah tahun jadi kurang nisab. Batal. Bila balik start nisab? Bila dah sempurna nisab baru kira balik setahun. Kita ambil contoh. Nisab kita dah sempurna dah awal tahun, cukup dah 23,000 lah, kita kata 23,000. Sampai bulan 5 jadi kurang, jadi 20,000 je. Jadi habis dah tu. Tak payah, maknanya tak ada wajib zakat lah tu. Bila pula cukup balik? Bulan 9 cukup balik. Bulan 9 jadi 25,000 dah. Ataupun naik balik 24,000 ke, maknanya atas daripada nisab, mencukupi nisab bahkan lebih. Maka bulan 9 tu baru start balik kira setahun. Nampak tak? Baru start balik kira setahun. Maka bila dia kurang, dalam tempoh setahun tu kurang, jadi batal kiraan haul itu batal. Bila start balik kira haul? Bila cukup balik. Nampak tak? Bila cukup balik. Cukup balik sepanjang tahun, bulan 9 tahun depan, maknanya telah cukup kita memiliki dalam masa tempoh setahun haul, memiliki jumlah yang nisab bahkan lebih. Jadi nak kira ke mana? Kira jumlah duit yang ada pada akhir tahun waktu asalnya. Tapi ada sebahagian daripada pusat-pusat pejabat zakat, dia nak menyenangkan pembayar ni, dia ambil nilai terendah. Kalau kita gigi pun setengah, dia akan tengok dalam buku akaun kita tu, kan ada tu duit tubik masuk kan. Dan ni orang tengok dekat internet je, penyata bulanan tu, penyata akaun tu. Dulu orang pergi ke bank, dia akan pergi atas buku tau. Dia akan pergi atas buku. Kita tengok berapa tu. Jadi dalam masa itu, kadang sebahagian daripada amalan yang dibuat pusat zakat, dia ambil nilai terendah yang cukup nisab. Nilai terendah yang cukup nisab. Tapi hak asal ni, hak molek ni, kita ambil hak akhir sekali sampai haul kita tu. Kata bulan 9 tu berapa kita ada? Kita ada banyaknya 24,000, maka kita potong 2.5% daripada 24,000. Kita ada berapa? 30,000, maka kita potong 2.5% daripada 30,000 tersebut. Nampak tak cara nak kira tu? Jadi nak khabar sini berkaitan zakat emas perak, begitulah juga mata wang disyaratkan memiliki nisab sepanjang tempoh haul. Tu dia kata tamamu nisabin lahuma kullal haul, sepanjang haul. Taswir macam apa maksud sempurna sepanjang haul? Bi alla yang kusal malu, bahawa jangan jadi kurang harta tu anin nisab fi juz'in min ajza'il haul, pada satu juzuk daripada juzuk haul. Dalam sepanjang tempoh bulan-bulan dalam setahun tu tak ada kurang daripada nisab. Bila kurang kira batal hak lama, start balik. Bila cukup nisab nanti dikira balik jumlah satu haul yang baru. Itu zakat emas perak. Maka dikiaskan mata wang di situ. Wa amma zakatut tijarati, adapun zakat perniagaan, fala yushtaratu fiha tamamuhu, tidak disyaratkan sempurna nisab illa akhirahu, kecuali pada akhirnya. Kalau orang ada barang perniagaan, maka zakat perniagaan ni dia jangan kita tengok sepanjang tahun, dia tengok akhir tahun je. Buat pengiraan akhir tahun tu, barang yang dia miliki dengan wang yang ada yang diguna untuk berniaga tu cukup tak nisab? Nampak tak? Kalau cukup nisab, maka keluarkan zakat. Tak cukup, tak ada lah. Walaupun katakanlah pertengahan tahun, dia tu untung banyak sangat, lebih pada nisab lah, barang dia bertambah. Tapi akhir tahun tak ada, jadi kurang, maka tak wajib lah. Nampak?
Tak wajib keluar zakat. Sebab apa? Sebab pada akhir tahun haul dia tidak pada akhir haul dia tidak mempunyai cukup nisab. Nampak? Dia tidak mempunyai cukup nisab. Kalau tidak, kalau kita tengok apa hikmatnya Islam ataupun fiqh kita mensyariat gitu. Sebab orang niaga ni ada untung rugi. Betul lah dia ada masa dia untung sangat, tapi ada masa dia rugi sangat kat dia juga. Jadi kadang-kadang nak tapung kepada kerugian tu, ambil hak untung tu padang-padang lepas je. Padang-padang boleh kambuh balik hutang. Apa tahu? Jadi sebab itu dikira dilihat macam mana, tengok pada akhir haul saja. Kalau cukup, cukuplah. Kalau tak cukup, maka tidak wajib zakat. Okay? Illa akhirahu, kecuali akhir haul. Tapi masalah sekarang, makna kalau orang Islam dibayarlah zakat. Orang yang bukan Islam dia dicukar. Tapi banyak orang lari cukar tu. Orang lari cukar tu. Kalau cukar dibayar molek, kaya. Kerajaan kaya, rakyat kaya. Tapi bila ada golongan yang lari daripada cukai, terutamanya taikong besar ni. Jerung-jerung ni. Ikan jerung ni bahaya. Jadi hasil pulangan negara tu tak banyak. Tidak banyak Tengok. Kemudian katanya illa akhirahu li'annahu halatu al-wujubi, kerana akhir haul itulah halatul wujub, ketika wajib. Waktu wajib mana? Ketika akhir tahun. Ini bagi zakat perniagaan. Habis. Jelas Ada nak tanya terus sebelum masuk hak lain. Wa yanqati'ul haulu bi takhalluli zawalil milki athna'ahu bi mu'awadatin aw ghairiha. Na'am, law malaka nisaban thumma aqradahu akhara ba'da 6 ashhurin lam yanqati' al-hawlu. Fa in kana maliyan aw 'ada ilayhi akhraja az-zakata akhir al-hawl li'anna al-milka lam yazul bil kulliyah wa li thubuti badalihi fi dhimmatil muqtaridi. Kemudian katanya terputus haul. Muqtaridi ke mukrid? Muqtaridi okay. Terputus haul itu dengan menyelangi hilang pemilikan di tengah-tengahnya dengan tukar menukar atau selainnya. Naam, namun kalau dia memiliki satu nisab, kemudian dia meminjamkan kepada orang lain selepas 6 bulan, tidak terputus haulnya, maka jika dia seorang yang senang atau kembali nisab itu kepadanya, dia mengeluarkan zakat pada akhir haul itu, kerana pemilikannya tidak hilang sama sekali, kerana sabit gantinya pada zimmah orang yang meminjam. Gini. Sekarang ni masalah putus haul tu. Mana ni? Haul yang berkait dengan zakat emas perak ni. Haul yang berkait dengan emas perak ni. Mana? Dia kata wayang qati'ul haul, dan terputus haul bi takhalluli zawali milkin, dengan menyelangi oleh hilang milik. Hilang pemilikan athna'ahu, pada pertengahan haul. Pada pertengahan haul. Kita dalam setahun ada nisab kita. Kita ada emas perak, kita simpan cukup nisab, atau duit cukup nisab. Tiba-tiba hilang pemilikan pada nisab itu. Maknanya sebahagian tu hilang pemilikan buat apa? Kita jual ke? Boleh juga. Kita beri ke orang ke? Nampak? Jadi menyebabkan dalam pertengahan tahun tu duit yang kita ada kurang daripada nisab. Dengan di sini dengan sebab hilang pemilikan. Kita beri ke orang ke, kita jual ke, tak kira lah. Athna'ahu bi mu'awadah, dengan sebab berlaku mu'awadah. Mu'awadah, berlaku pertukaran. Kita emas, kita tukar, kita beli barang, kita beli sesuatu, tak kira lah. Jadi emas tu tak ada lah.
Duit kita gunakan beli sesuatu. Jadi tak ada lah. Au ghairiha, atau selain daripada muawadhah. Contoh hebah kita beri ke orang. Okey. Maka atau juga meninggal tengah-tengah tahun meninggal. Meninggal. Jadi tu orang tu tak wajib zakat lah pada hartanya. Kerana apa? Kerana tak cukup setahun. Okey. Kemudian katanya bi muawadhatin au ghairiha. Maka tidak dikira wajib zakat putus haul. Naam. Namun istidrak ni. Namun lau malaka nisaban, kalau dia milik nisab, thumma aqradahu akhara ba'da 6 ashhur lam yanqati'il haul. Kalau dia memiliki nisab, dia ada dah 23,000 dalam akaun dia. Kemudian dia beri pinjam orang lain. Aqradahu, dia beri pinjam pada orang. Dia pun beri pinjam 10,000 katakanlah. Beri pinjam 10,000 kepada orang. Selepas pada 6 bulan. Haul tu putus tak? Haul tidak putus. Tidak putus haul. Maknanya dia kena kira juga duit yang dipinjam ke orang tu. Dia cukup nisab dah 23,000 tu. Tak sampai setahun lagi dia beri pinjam duit ke orang. Sebahagian tu pinjam ke orang. Jadi zakat dia wajib keluar tak? Katakanlah tadi 10,000 dipinjam, maknanya tinggal 13,000 lagi. Zakat dia wajib keluar juga. Tak putus haul. Dah nak keluar macam mana? Dah duit kan tak cukup kan? Ada 13 je, nak keluar macam mana? Tengok. Fa in kana maliyan, maka jika dia itu kaya, malian ni senang, maknanya dia ada lagi sumber-sumber lain. Au ada ilaihi, ataupun duit itu dipulangkan kembali, orang bayar hutang. Akhrajaz zakata akhiral haul, maka hendaklah dia keluarkan zakat pada akhir haul. Pada akhir haul dia keluarkan zakat. Okey. Keluarkan zakat. Maknanya akhir tahun kena kira pula. Hak dia pinjam kau orang tu kena kira macam ada balik dalam akaun dia. Kena kira juga. Sebab apa? Sebab duit tu memang akan dipulangkan balik. Ni dia kata illah. Li'annal milka lam yazul bil kulliyah. Kerana pemilikan itu tidak hilang secara penuh lagi. Dia pada 10,000 dia pinjam tu, adakah hilang 10,000 penuh gitu macam you beri orang? Tak. Li thubuti badalihi fi dhimmatil muqtarid, kerana sabit ganti daripada hutang tu atas tanggungan penghutang. Tidakkah penghutang kena bayar balik ke dia 10,000? Maka seakan-akan 10,000 wak dia berhutang tu, wak dia berhutang tu memang akan kembali kepada dia. Sebab tu dia kena masukkan dalam kiraan dia juga. Dia kena masukkan dalam kiraan dia. Maka dia hutang dia kepada orang, hutang dia kepada orang. Dia beri hutang ke orang, dia kena kira hutang tu ada dalam, seakan-akan ada, dan dia kena kira zakat. Kalau ada duit, keluarkan terus. Tak ada duit, simpan dulu kiraan. Dapat tu kena bayar balik untuk sebelum tu. Nampak? Okey, waktu kita yang beri pinjam, orang hak pinjam pula. Orang hak pinjam pula. Orang hak pinjam pun wajib bayar zakat. Orang yang pinjam duit, sebab dia telah memiliki, katalah dia pinjam daripada beberapa orang 10,000, adalah bagi dia 30,000. Ada duit pinjam, wajib zakat tak? Bila 30,000 tu dia pegang dalam tempoh setahun sampai haul, dia wajib keluar zakat. Dia kata ni bukan duit saya, duit orang. Betul lah, tapi awak boleh guna dalam pemilikan penuh dia. Dah kata saya kena bayar, betul lah awak kena bayar. Awak kena bayar ganti daripada 30,000 tu. Bukan 30,000 tu diri 30,000 tak nak belanja, nak guna. Jadi 30,000 tu dia boleh guna pemilikan penuh, maka dia kena bayar zakat. Dah dia kena ganti, kena cari orang lain lah. Kan dia cari duit lain untuk ganti. Jadi bila begitu, dalam masalah ini hak beri hutang pun kena zakat, hak terima hutang pun kena zakat. Dalam masalah ni, masalah kita mengenakan pada dua-dua belah pihak. Ada pandangan yang mengatakan tak kena kepada pemberi hutang sehingga dia dapat. Ada pandangan lah. Jadi hak dalam masalah kita Syafi'i, pada pemiutang kena zakat, pada penghutang pun kena zakat. Sebab dikira pemilikan berbeza. Kita memiliki badal daripada duit yang kita beri pinjam.
Orang hutang tu dia memiliki duit hak dia pinjam dari kita. Jadi bukan kena pada harta yang sama. Okey. Jadi sini maknanya ini pandangan mazhab kita Syafi'i rahimahullahu taala. Okay. Kalau kita beri sumbangan orang, kalau tak terima kalau tukang ke yang tu MBT, kalau kita bagi sumbangan punya zakat dia. Zakat ia kena beri kepada asnaf. Sumbangan tu asnaf mana? Kena tanya situ dulu. Sumbangan tu asnaf mana? Asnaf mana? Asnaf sumbangan tak ada. Asnaf mana sumbangan tu? Jadi tak boleh lah. Tak boleh. Dia atas nama zakat tak boleh. Nak beri atas nama sedekah ke, tak. Nak beri atas nama hadiah ke lain tak apa. Atas nama zakat tak boleh. Dia kena beri kepada asnaf. Beri pada asnaf. Katakanlah ada orang miskin, kanak-kanak miskin, mak ayah dia miskin, ataupun anak yatim yang miskin. Anak yatim syarat miskin sebab tak ada asnaf anak yatim. Sebab ada jadi anak yatim lebih kaya. Jadi atas dasar miskin, itu tak apa. Keluarga kita yang bukan dalam tanggungan kita. Adik-beradik kita tak tanggung dah. Tak. Adik-beradik kita tak tanggung. Apa lagi? Mak saudara, pak saudara kita bukan tanggungan kita lah. Maka tak apa, boleh. Waktu lebih afdal. Beri pada ahli keluarga, mendapat 2 pahala berganda, iaitu pahala sedekah dan kedua pahala silaturahim. Itu lebih afdal lah. Memberi sedekah kepada ahli keluarga. Ahli keluarga mana? Ahli keluarga yang bukan dalam tanggungan kita. Okey. Mana tadi? Kemudian fi dhimmatil muqtarib. Habis. Wa kuriha. Jadi hak ni andai kata kalau pusat zakat dia ambil fatwa lain pun tak apalah. Boleh jadi ringan sikit dalam masalah penghutang pemihutang. Tapi kita nak baca, kita baca atas dasar mazhab Syafi'i ni. Andai kata kita kira, kita tanya dia dan fatwa ataupun peraturan yang dipakai bahawa tidak dikira salah seorang tu dia punya masalah, ada masalah sebab dalam masalah ini kerajaan, imam dan juga pemerintah dia berhak memilih pandangan yang sesuai dengan maslahah, sesuai dengan kepentingan umum. Seterusnya, wa kuriha ayyuzila milkahu bi bai'in aw mubadalatin amma tajibu fihi zakatu lihilatin bi an yaqsida bihi daf'a wujubi zakah li'annahu firarun minal qurbah wa fil wajiz yahrumu wa zada fil ihya wala yubri'u dhimmah adh-dhimmata batinan wa anna hadha min al-fiqh ad-dar wa qala ibn Salah ya'thamu biqasdihi la bifi'lihi wa qala shaykhuna amma law qasadahu la lihilatin bal lihajatin aw laha walil firari fala karahata. Makruh menghilangkan milik dengan jual atau tukar menukar apa yang wajib zakat padanya kerana helah. Dia buat helah ni. Dengan bahawa dia bertujuan menolak kewajipan zakat dengannya. Kerana ia lari dari dampingan diri. Dampingan diri Qurbah ni lari daripada ibadat lah. Dampingan diri. Betul dah. Qurbah tu memang makna gitu. Tapi istilah qurbah tu kena pada ibadat lah. Disangka-akan nak lari daripada ibadat zakat. Di dalam Al-Wajiz, ianya hukumnya haram. Menambah Al-Ghazali di dalam Ihya, tidak terlepas zimmah pada batin dan bahawa ini adalah fiqh yang memudaratkan. Kata Ibn Salah, berdosa seseorang yang mengkosaknya. Siapa yang niat buat helah tu dosa. Tidak dengan melakukan, bukan semata-mata buat tu, tapi dosa dengan sebab niat. Kata Syekh kami, adapun jika dia mengkosakkan bukan kerana helah,
bahkan kerana ada hajat, atau kerana hajat dan kerana lari. Gabung dua. Hajat memang ada hajat, samping tu nak lari kok, maka tidak ada karahah, maka hukum tidak makruh. Okey, gini. Sekarang ni masalah kita, seseorang tu dia mempunyai nisab. Dia ada pada milik dia harta yang cukup nisab dah. Dan nak tunggu sampai haul saja. Cukup je setahun wajib. Apa dia buat? Dia pun buat helah. Katanya wa kuriha an yuzila milkahu bi bai'in. Makruh bahawa menghilangkan seseorang pemilikannya dengan cara jual, au mubadalatin, atau tukar, amma tajibu fihi zakah, pada harta yang wajib zakat. Dalam bank ada dah harta, katakanlah 30,000, cukup nisab, nak capai setahun. Dia pun pergi jual, dia pergi, kiralah dia jual beli benda ke, ataupun dia beri ke keluarga dia, beri ke bini dia, beri ke anak dia ke, beri ke adik-beradik dia ke, dia beri. Harta yang pada pemilikannya dah cukup nisab, nak tunggu cukup haul je. Sebelum cukup haul tu dia pergi menyebabkan hilang milik. Beri ke jual tak kira lah. Buat tu kenapa? Lihilatin, kerana helah. Hukumnya makruh. Taswir macam mana? Hilah tu bi an yaqsida bihi, dengan bahawa dia mengkosakkan dengannya daf'a wujubi zakah, kewajipan zakat. Tujuan nak tolak kewajipan zakat. Ya, bila mari orang tengok tak cukup, tak apa, saya tak kena sebab tak ada. Apa dah. Padahal 2-3 hari, seminggu, 2 minggu lepas, sebulan lepas dia pergi tukar dah milik, ataupun dia beri korang dah. Tujuan nak lepas daripada zakat. Kenapa? Li'annahu firarun minal qurbah, kerana dia dianggap lari daripada buat ibadat. Zakat kan ibadat, dia nak lari daripada ibadat pula. Nampak? Ni helah yang mudarat ni. Macam orang hari Jumaat, dia lari daripada main Jumaat. Buat benda? Dia makan makanan hok bau busuk, durian ke, petai ke, bawang putih ke. Pak kita ada ni? Tak ada tak? Tak je dengar lah. Kat negara Arab sebahagiannya ada hok jenis ajaran hok pelik gitu. Jadi dia tak pergi sembahyang Jumaat. Sebab apa? Sebab makruh ataupun tidak dibenarkan orang yang bau busuk ni datang ke tempat-tempat perhimpunan sembahyang tu kan. Jadi dia ada, bagi dia nak cari alasan untuk tidak hadir. Tu dia telah melakukan helah untuk mengelakkan diri daripada buat ibadat. Ni sama kok, duit patutnya payah zakat. Dia cuba kurangkan nisab, beri ke orang, ke jual ke mana, tujuannya tak mau bayar zakat. Itu dianggap lari daripada qurbah, lari daripada ibadat. Wa fil wajiz, dalam kitab al-wajiz bagi Imam Ghazali, yahrumu, katanya haram, bukan sekadar mana? Boleh belaka. Mah tu pun kira duit lah tu. Kalau tak mau bayar dengan mah, bayar dengan duit pun tak apa. Badal daripada mah tu. Tak mesti bayar daripada harta tu. Boleh ganti hak lain untuk bayar kadar zakat yang wajib pada harta tu. Okey. Kira bayar mula. Qadha lah. Qadha lah. Lepas tu istighfar lah sebab kita tak ingat. Sebab kita tak ingat tu, kita salah kita tu melewatkan tanpa ada uzur tu. Maka kita istighfar minta ampun, tapi kita bayar lepas tu. Kalau peminjam wang lah harta zakat, tapi dia sampai masa dia tak mau bayar, dia sangat dia memang dia tak bayar lah, dia larikan diri tu. Jadi kalau kita ambil kira tadi kan, bila kepada peminjam tu cukup lah minta kita untuk bayar tu, tapi dia dah memang dia tak bayar, dia tak bayar. Kalau ni dia panggil Al-Madin al-Mu'sir ni, maknanya hak tu
Kalau hak memang kita yakin takkan dapat pulangnya, hak tu tak tolak lah. Tolak. Tak tolak lah. Maknanya kalau harta lain cukup, tak cukup. Tapi hak ni hak peminjam yang akan bayar, atau musik atau ada harapan bayar. Hak tu kita kena kirakan dalam pemilikan kita. RM30,000 pinjam. Bila dia cukup haul RM30,000. 1 bulan Muharram 2000 apa 2000 lah. 143 apa? 143 apa ni? 1443. Dia 1442. 1 Muharram 1442, dia dah cukup nisab RM30,000. Dia pinjam duit orang, tapi cukup dah di milik dia. Lepas tu duit tu ada tak kurang lah. Atau kalau kurang pun kurang masih dalam nisab lagi. Sampai 1443 kena bayar. Dah cukup tak perlu lah. Kalau dah cukup tak perlu lah. Kalau dia hutang dia guna, tak perlu lah sebab dia guna. Tak. Sekarang ni dia orang hutang biasa nak guna. Hutang nak guna, dah kenalah sebab dia guna. Sekarang ni duit tu simpan. Dia simpan. Nampak? Kalau dia pinjam orang, dia guna. Dah bila nak simpan? Nampak? Boleh. Tak ada Mana? Hak kabel dari SP hak mana tu? Hak 10,000. Hak peceng. Hak dibenarkan, diberi lepas tu start daripada pemilikan dia tu. Dia kira start daripada pemilikan dia. Sebelum daripada pemilikan, hak tu KWSP bayar. Dia kira zakat. Sebab dia tu dia buat niaga kan. Jadi zakat wang perniagaan. Wang perniagaan mana dia buat tijarah. Tak. Jadi dia bayar zakat perniagaan dia. Maknanya kita tak dipertanggungjawab lah. Sebab dalam bukan pemilikan kita. Kita tak boleh keluar ikut dang tu. Tak boleh keluar ikut dang. Sampai masa diberi hak pemilikan untuk kita, masa tu baru kira start permulaan haul kita. Start permulaan haul kita. Kena kira lah. Lain dengan duit bank. Duit tu kita kena keluar sendiri. Kecuali memang bank yang telah keluarkan untuk kita kata penyimpan macam tabung haji lah. Dia declarekan. Tu tak apalah. Kalau tak, maka bahagian duit kita kena keluarkan. Boleh Okey, kalau tidak ada sekadar tu saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.